Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nabilah binti Ahmad Syarani, nombor matrik 281124. Saya ingin membuat sedikit refleksi hasil daripada temu bual saya bersama Cikgu Shui Hui Bong, iaitu guru perniagaan di SMK Alma Bukit Mertajam Pulau Pinang. Cikgu Shui Hui Bong lebih dikenali sebagai Cikgu Bong. Sudah hampir 13 tahun Cikgu Bong berkecimpungan dalam bidang perniagaan dan perdagangan. Sebelum ini lebih dikenali sebagai perdagangan, dan pada tahun 2017 baru diubah kepada mata pelajaran perniagaan. Di mana Cikgu Bong ini mula ditempatkan di Sarawak sebagai seorang guru selama 5 tahun, dan di SMK Alma merupakan sekolah kedua beliau, dan sudah hampir 8 tahun. Antara cabaran yang dihadapi oleh beliau sepanjang beliau bergelar guru perniagaan adalah subjek ini merupakan subjek yang baru bagi beliau. Oleh itu beliau perlu lebih untuk mendalami di SKP dan rujukan buku teks dan sebagainya. Nah, dibandingkan dengan subjek perdagangan pada masa dahulu. Seterusnya, antara teknik dan strategi pengajaran yang beliau guna adalah berpusatkan murid, kerana subjek perniagaan ini dia lebih kepada fakta. Jadi cikgu tidak boleh hanya memberikan nota kepada pelajar semata-mata. Nanti pelajar tu dia akan jadi kurang peka dan kurang faham. Cikgu ni hanya sebagai guru pembimbing untuk pelajar melakukan aktiviti secara berkumpulan supaya pelajar lebih bersikap komunikatif, kolaboratif dan saling membantu antara satu sama lain. Jadi cikgu perlu memberi tunjuk ajar kepada pelajar dan sebagai pemudah cara kepada pelajar. Sebagai contoh, pelajar akan melakukan perbincangan dan pembentangan. Jadi semasa pelajar bentang, guru perlu topakkan maklumat jika ada kekurangan atau kesalahan. Cikgu perlu topakkan maklumat on the spot jika ada kesalahan supaya input yang pelajar-pelajar lain dapat tu adalah benar. Antara kaedah pengajaran kreatif yang beliau guna adalah hot seat, di mana seorang pelajar akan berada di hadapan. Pelajar ini merupakan mentor bagi rakan-rakan yang lain. Pelajar yang terpilih sebagai mentor ni dia merupakan antara pelajar yang lebih pandai, rajin dan cepat pick up dalam kelas. Jadi pemilihan mentor ni adalah berdasarkan pemerhatian guru, di mana pelajar yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan boleh untuk menyampaikan ilmu yang ada tu kepada rakan-rakan yang lain. Ia juga merupakan seorang pelajar yang aktif dalam kelas, rajin mencari maklumat tambahan dan sebagainya. Cikgu akan memberi satu topik dan pelajar yang sebagai mentor ni dia perlu untuk mencari info atau maklumat-maklumat penting berkaitan topik tersebut dan akan melakukan pembentangan di hadapan rakan-rakannya. Sekiranya rakan-rakan yang lain ada soalan atau kurang jelas, mereka akan direct tanya kepada mentor tersebut semasa sesi pembentangan yang dilakukan. Jadi mentor ini akan lebih bersedialah dengan pelbagai info dan maklumat tambahan untuk menjawab soalan daripada rakan-rakan yang lain. Dengan cara ini juga akan dapat membentuk sikap saling membantu, berani dan berkeyakinan dalam diri pelajar. Pelajar akan sentiasa berfikiran terbuka dan bercambah idea apabila mentor tersebut melakukan pembentangan. Sesetengah pelajar ni dia agak malu dengan guru untuk bertanya dan sebagainya. Jadi bila dia guna kaedah hot seat ni, pelajar yang malu tersebut tu dia akan berasa lebih senang dan mudah dekati dengan mentor tersebut. Dia mudah untuk bertanya soalan dan sebagainya. Jadi kalau dia tak faham atau apa tak jelas, dia boleh tanya direct kepada mentor tersebut lah. Sebab mentor tu rakan sekelasnya, jadi dia kurang rasa malu tersebut. Sekiranya terdapat kesalahan atau terkurang maklumat, cikgu akan betulkan dan akan topakkan maklumat.
Seterusnya, kaedah kreatif yang kedua beliau guna adalah galeri wall. Galeri wall ini merupakan perbincangan secara berkumpulan. Jawapan yang pelajar come out tersebut, dia akan tulis dalam kertas majung dan kertas majung tersebut akan dilekatkan di dinding-dinding kelas. Selalunya untuk setiap kelas bagi aktiviti galeri wall ini terdapat dalam 4 ke 5 kumpulan. Selepas jawapan tersebut dilekatkan di dinding kelas, pelajar akan jalan-jalan pusing untuk tengok jawapan rakan-rakan yang lain. Sekiranya ada jawapan yang kurang tepat atau percanggahan idea, pelajar akan on the spot perbetulkan atas kertas tersebut atau tambahkan maklumat tambahan yang pelajar dapat tu. Terus on the spot dia akan tambahkan pada kertas tersebut. Selalunya jika ada pencanggahan idea ataupun kesalahan yang pelajar dapat, pelajar akan menggunakan marker warna merah untuk perbetulkan. Dari situ rakan-rakan yang lain tengok dia boleh nampak, boleh faham, oh di sini ada kesalahan dan kumpulan tersebut tulis ada perbezaan dia. So kalau menggunakan marker merah tu dia lebih jelas lah, boleh nampak. Manakala bagi jawapan yang betul pula, pelajar akan meletakkan stiker bintang. Ini merupakan antara aktiviti yang seronok dan have fun. Pelajar taklah rasa bosan dan stres dan sebagainya. Apa yang boleh saya katakan hasil dari temu bual ini, kita sebagai seorang guru perlu menggunakan kaedah pemusatan pelajar untuk lebih menarik minat pelajar untuk mendalami atau lebih berminat dengan subjek perniagaan ini serta tidak berasa bosan. Kita sebagai guru ni dia tak boleh semata-mata masuk kelas mengajar hanya berpandukan buku teks, nota dan sebagainya. Jadi kita tak dapat nilai kefahaman pelajar kita dengan lebih mendalam. Mungkin ada pelajar fast learner, dia mudah faham, dapat apa yang disampaikan semasa sesi P&P. Tetapi akan ada sesetengah pelajar dia lebih faham sekiranya kita melakukan sesi P&P tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang lain, iaitu dengan pemusatan pelajar. Pelajar akan lebih explore, dia usaha untuk mencari maklumat, lebih baca dan lebih memahami apa yang dia cari, dia baca, dia akan lebih faham dan sebagainya. Sebagai seorang guru, perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan aktiviti di dalam kelas untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut lebih menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Untuk subjek seperti perniagaan ini lebih kepada fakta. Sekiranya guru hanya berpandukan kepada nota dan teks semata-mata, maka pelajar akan menjadi bosan, kurang berusaha dan tidak faham. Lagipun pada masa kini guru perlu lebihkan kepada PAK 21. Pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid ini telah mendorong guru sebagai pemudah cara secara kreatif dan inovatif untuk mencipta beberapa kaedah yang sesuai bagi mendorong dan menggalakkan pembentukan murid yang komunikatif, kolaboratif, kreatif, kritis dan beretika serta mempunyai nilai-nilai murni. Melalui kaedah-kaedah ini, mutu serta prestasi pencapaian murid dapat ditingkatkan dengan cemerlang sebagaimana yang telah dibuktikan dengan keputusan peperiksaan dan hasil kerja murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Boleh cikgu sharekan antara teknik-teknik atau strategi pengajaran yang cikgu gunakan? Yang saya gunakan, saya dapati yang subjek perdagangan ke, perniagaan ke, yang subjek macam ni kan, dia sebenarnya subjek yang lebih kepada fakta.
Okey, pelajar tu dia after dia lepas dia baca, dia boleh faham. Okey, so untuk subjek ni kita tak boleh jenis yang hanya spoon feed, tak boleh kita suap lepas tu mereka makan, tak boleh. Betul. Kita kena lebih kepada pemusatan murid lah, kena lebih kepada pelajar, dan cikgu dekat kelas tu hanya bimbing mereka untuk jalankan aktiviti. So yang ni ialah teknik yang biasa saya lakukan dekat kelas lah, lebih kepada pelajar. Mereka ni buat pembentangan ke, perbincangan ke dan sebagainya. Kiranya macam cikgu bagi task, depa yang conduct kelas tu. Cikgu Yes, mereka ni diarahkan isi. Macam bantu-bantu, so tengok betulkah yang mana salah macam tu. Yes. Lepas tu kena bentang. Bentang yang maklumat yang mereka bagi tu tak sesuai, so kita top upkan maklumat untuk mereka. Kita pakkan balik lah kiranya. Kiranya cikgu lebih gunakan kepada pemusatan pelajar lah. Yes. Subjek ni mesti kena pusatkan pelajar. Tak boleh hanya pusatkan kepada cikgu saja. Kalau pusatkan cikgu, kita yang bagi mungkin student tu dia dapat tapi dia tak faham. Yes, dia dengar, lepas tu dia keluar. Dia mungkin pada masa tu dia faham. Sebab yang subjek fakta kan, fakta biasa macam ni lah. Betul. Kiranya kita yang kena suruh dia buat, baru kita tahu dia faham ke, dia tak faham ke, dia dapat ke, dia tak dapat. Ya, dia kena pergi hurai sendiri, fikir sendiri yang isi tu. Betul. Okey, seterusnya antara kaedah pengajaran kreatif yang cikgu gunakan. Pengajaran kreatif pengajaran kreatif ni juga pusatkan pelajar lah. Okay, sometimes dekat kelas tu kan saya akan buat aktiviti yang hot seat. Okay, seorang pelajar tu duduk dekat depan. Okay, I bagi tajuk task untuk hari ni. So murid-murid kawan-kawan dia yang dekat bawah ni, mereka ni boleh tanya soalan lah. Tanya soalan apa saja soalan yang berkaitan dengan task hari itu. So yang pelajar yang saya pilih tu sebenarnya dia ialah mentor. Okay, dia memang kena pelajar yang lebih pandai sikit supaya dia boleh jawab soalan kawan. Okay, hot seat, gallery walk kan, perbincangan kumpulan. Lepas tu jawapan yang mereka dapat tu kita lekat dekat dinding, mungkin dalam 4 kumpulan macam tu. Lepas tu mereka akan jalan lah, pergi tengok jawapan kawan. Lepas tu mereka boleh komen jawapan kawan dan sebagainya. Budak form 4, form 5 ni memang mereka ni suka sangat dengan aktiviti yang macam ni. Bukan duduk diam dekat tempat duduk sendiri. Yang ni memang mereka suka. Kiranya biasakan mereka dia macam bergerak. Boleh bergerak, yes. Sekali, 2 kali mereka ni sudah biasa memang dapat jalan aktiviti macam ni. Kiranya cikgu pakai tadi itulah buat panggil student dekat depan, lepas tu kira dia tu mentor, kira semua kelas cikgu perdagangan ada satu kelas je kan? Untuk SMK Alma dia hanya satu kelas je. Sebab yang ni kira ialah budak yang pandai lah. Sastera kelas yang pertama. Dekat sekolah ni hanya satu side class. Lepas tu yang lain tu semua sastra. Sastra tu satu kelas je. Yang ni kelas yang tepat, yang pertama tu ambil. So yang biasa yang dekat depan tu hot seat tu ialah mentor. Dia ialah mentor. Dalam kelas saya ada 4 mentor, 4 kumpulan. Macam mana cikgu createkan mentor tu cikgu based on cikgu tengok dia nilai dia cepat pick up dalam kelas ke, atau macam mana cikgu jadikan dia mentor tu? Mentor tu saya tengok sebab saya memang ajar form 4. Lepas tu form 4 saya observe dia dalam 1 bulan macam tu. Okay. Masa saya ajar, masa dia buat pembentangan ke, perbincangan ke, dia ada idea dia sendiri. Dia memang jenis yang lebih aktif, dia bukan jenis yang pasif. So boleh lantik dia sebagai mentor lah. Memang ada pelajar yang lebih menonjol, yang boleh bimbing satu kelas. Ada. Kira dia lebih lagi daripada rakan-rakan yang rakan-rakan yang lain. Kalau dalam satu kumpulan tu rakan-rakan lain macam ikut dia je. Dia pasif sikit ikut saja. Yang ni memang tiap-tiap kali dia nak keluar bentang.
Dia yang nak cakap, dia yang nak bagi pendapat, Yes, dia yang yes. banyak ni dari Ya. situlah so cikgu observe dia, tengok dia okey dan Yes. jadikan dia mentor untuk rakan-rakan yang lain. Yes, bulan yang kedua, bulan 5, bulan 6 nanti kan, so kita boleh lantik dia sebagai mentor dah. Hot seat tu saya tak buat awal tahun, biasa saya akan observe untuk 2 bulan, 3 bulan, baru saya akan buat yang hot seat. Kiranya pada awal tahun sesi persekolahan tu cikgu akan observe dulu dalam sebulan 2 macam tu. Lepas tu dalam start bulan keempat macam tu baru akan lantik dia untuk jadi mentor. Kita nilai mereka dari segi latihan yang kita bagi, mereka ni boleh hantar tepat masa, lepas tu tengok jawapan yang mereka bagi tu ada idea sendiri, ada huraian sendiri, dan setakat hanya salin daripada buku teks, bukan salin jawapan daripada kawan. Kiranya ni lah, nampak dia lebih lagi daripada rakan-rakan yang lain tu. Yes. Lepas tu kalau hot seat tu cikgu akan bincang dulu dengan mentor tu untuk buat soalan ke atau macam mana? Hot seat kan tu dia nak conduct kan, dia yang nak conduct, so akan bagi direct tajuk masa kelas ke ataupun akan ada time dulu bincang dulu dengan dia untuk dia ni pada kawan-kawan dia ke macam mana? Biasa kan hot seat ni saya ada biasa kan kita ada group kelas dengan mereka kan, group subjek dengan mereka. So saya akan pesan budak, okay, esok hari cikgu nak ajar subjek apa, so tolong baca dulu berkaitan dengan topik ni. So yang budak yang mentor tu tipe ni sudah pandai dah, sudah okey dah. Okay, dia akan baca dulu, dia tahu cikgu akan minta dia bentang, dia akan tahu dia kena bimbingkan kawan mereka.